Tiba-tiba lepas minggu suami ni balik. Kan seminggu tinggal saya ni, abang pergi mana? Aku pergi ke Mekah, dia kata. Buat kerja umrah. Pergi ke Mekah. Abang pergi naik apa? Jalan kaki ni. Merepek jalan kaki. Dia kata jauh gitu jalan kaki. Boleh seminggu je pergi dah balik dah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud yukhadi'una Allaha walladzina amanu, mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, sedang mereka tidak menyedarinya. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua pada ayat yang ke-9 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Atau kama qala rawahu Imamul Bukhari. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat, min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan tangannya, wal muhajiru, dan seorang muhajir, man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama,
as-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran membantu setiap urusan. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengukuh dan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keyakinan dan keimanan itulah kita dikira layak untuk ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab Hidayatus Sibyan, kitab Jawi Lama, pada muka surat 4. 10 baris dari atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ketujuhnya kudrah, artinya kuasa Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawjud, yang berdiri ia pada zat, yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu qadiran, yang ta'aluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muafakat iradatnya. Artinya tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin melainkan atas sifat yang ditentu akan dia oleh iradatnya. Lawannya al-ajzu, artinya lemah, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya bermula Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Jadi kita nak sambung ni, masih lagi dalam perbahasan dan perbicaraan tentang sifat 20. Yang kita nak masuk ni iaitu sifat yang ketujuh daripada 20 sifat yang wajib kita kena tahu bagi Allah Ta'ala, bagi Tuhan kita. Dia macam biasalah, untuk memahaminya dengan jalan tafsil, dengan jalan terperinci, maka memerlukan kepada 5 perkara, 5 poin. Iaitu poin yang pertama, namanya, nama sifat. Jadi nama sifat ini namanya kudrah. Qaf, dal, ra, ta marbutah. Kudrah, itu nama dia. Poin yang kedua, ertinya. Erti di sini maknanya terjemah bahasa. Kudrah tu dalam bahasa Arab mestilah diterjemah ke dalam bahasa kita. Sebab kita bukan orang Arab. Macam mana kita nak faham? Maka kena terjemah dulu dalam bahasa kita. Maka Tok Syekh tolong terjemah dah untuk kita. Ertinya kuasa Allah Ta'ala. Jadi kudrah tu
Diterjemah dalam bahasa kita, kudrah tu maknanya kuasa. Tapi ada tak kita cakap Melayu tapi tak sebut kudrah. Orang dulu-dulu sebut kedrat. Kedrat tu mana kata tenaga lah. Tak ada kedrat aku nak pergi bajak sawah, dia kata. Ana tak ada kemampuan. Tak ada tenaga, tak ada kuasa, tak larat. Macam tu lah. Maksud dia gitu. Tapi bahasa Arabnya kudrah. Artinya kuasa. Sifat ni sifat Allah Ta'ala. Itu poin kedua. Kemudian poin yang ketiganya, iaitu maknanya. Makna sifat kudrah tu macam mana? Apa makna kudrah tu? Bermula maknanya, yakni nya kudrah itu atau kuasa itu, iaitu satu sifat yang maujud. Pertama sekali, Tok Syekh kata sifat kudrat ini adalah satu sifat yang maujud. Apa makna maujud? Makna maujud ada dan sungguh. Ada lain, sungguh lain. Ini bahasa kitab dia sebut gitu. Ada dan sungguh. Makna ada tu maujud fi zihin wa maujud fi kharij, kata ulama. Zihin tu maknanya pemikiran, kharij tu maknanya luaran. Ada yang dikatakan ada tadi, maujud tu maknanya ada pada pemikiran kita. Kalau kita fikir, kita mampu fikir, nampak kata Allah itu ada kudrah, Allah itu maha kuasa, Allah itu berkuasa. Kita nak dipikir kita tu, dalam pemikiran kita, kita nampak pemikiran tu. Dan daripada kharij pun maujud juga, kata ulama. Itu maksud maujud situ. Ada tu, kharij pun ada. Kharij ni apa dia? Luaran. Maka kata ulama, jika diizinkan Allah, nanti di hari akhirat, kita akan dapat melihat, sungguh-sungguh melihat akan sifat kudrah Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Takat tu je lah. Wallahu a'lam. Jangan cari lebih. Tu ustaz ni tak tahu ni, dia kata. Nak cari tahu tu. Nan. Jadi ajaran pelik-pelik lagi. Nama takat tu je. Kita punya ilmu takat tu je. Jadi nanti hari akhirat, dengan izin Allah, kalau Allah pilih kita, harap-harap memang Allah pilih kita lah, dapat melihat zat dan sifat Allah. Macam mana? Wallahu alam, tak tahu. Tapi ulama kata begitulah. Maujud fi zihin wa maujud fi kharij. Nampak di pemikiran kita masa sekarang ni, dunia ni kita tak nampak Allah, tapi nampak secara mikir. Dengan berfikir tu nampak. Tu panggil maujud fi zihin. Lagi satu maujud fi kharij. Ada pada kharij. Kharij tu makna luaran. Nanti di hari akhirat nampak Allah sungguh. Nampak zat Allah dan nampak sifat Allah. Nampak diri Allah, nampak kuasanya Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Gitu. Boleh. Yang tu sifat, itu maksud dia. Itu dobit di situ. Iaitu satu sifat yang maujud. Tu makna maujud tu. Yang dia kata, yang lagi, setiap kali bila kita ngaji kitab-kitab, kitab Jawi lama ni, dia kaedah kitab Jawi lama ni, dia mengikut kaedah tata bahasa Arab. Walaupun dia bukan tulisan Arab ni tulisan Jawi, cakapnya cakap Melayu, tapi kaedah susun ayat tu dia ikut kaedah susun macam Arab punya susun, tata bahasa Arab. Kalau kita mengaji ilmu alat, ilmu bahasa Arab ni, ilmu nahwu sarah ni, yang tu dia dalam bahasa Arab panggil allazi. Kita baca dalam Quran allazi yu'minu, allazi tu, itu namanya isim mausul. Isim yang memausulkan, mewasilkan, menyampaikan atau menyambungkan. Maknanya isim mausul itu ialah perkataan yang. Jadi setiap kali ada yang, maknanya dia sabit kepada objek yang dikhabarkan, yang dibahaskan, yang diceritakan. Maksudnya kalau di sini yang nak diceritakannya kudrat itu. Jadi bila dia kata satu sifat yang maujud, maknanya yang maujud tu siapa? Yang tu, kudrah tu. Yang ni masuk dalam domain kak, ganti nama. Maknanya nak merujuk pada siapa?
Kudrah tu yang maujud maksudnya tu. Kemudian dia kata yang berdiri. Yang lagi. Yang tu makna kudrah tu. Kudrah yang berdiri maksudnya. Makna sifat kuasa Allah Ta'ala itu berdiri ia pada zat. Berdiri ia pada zat. Maksud macam mana pula? Ni sifat tu dia berdiri dekat zat. Bukan maksudnya tu. Maksud sifat yang berdiri ia pada zat. Sifat Allah Ta'ala itu ada pada zat Allah maksudnya tu. Ada tu pula jangan ada tu pula jangan kita faham adanya dengan cara menempel. Menempel. Ini zat Allah, ini sifat kuasa Allah, sifat kudrat tadi. Nempel lekat situ. Bukan macam tu, bukan. Adapun zat dan sifat Allah itu bersekali. Berpisah tiada, tak boleh dipisahkan. Itu zat dan sifat Allah. Beza dengan kita makhluk. Diri kita dengan sifat kita, dia tak bersekali. Dia hanya menempel. Bila Allah letakkan sifat tu pada kita, adalah kita sifat tu. So, bila Allah tarik balik sifat tu, tak ada kita sifat tu. Sebab tu, mula-mula sekali, bila Allah jadikan kita, jasad kita ada dah. Dekat mana? Dalam perut mak kita. Dalam perut tu, jasad tu ada. Orang panggil apa? Kalau bahasa sains dia panggil apa? Fetus. Kan? Panggil fetus. Duduk dalam tu. Jasad tu ada dah. Tapi boleh bergerak lagi tak? Tak gerak lagi. Sebab Allah belum masukkan sifat-sifatnya. Zat tu ada dah. Sifat belum lagi. Masuk sifat hidup, barulah kita pun bergerak. Kan? Lepas tu kalau macam sifat kuasa ni bertenaga. Tu Allah belum bagi lagi. Lepas tu tak, wala hidup nyawa, tapi tak boleh bergerak lagi. Lepas tu wek keluar daripada perut mak kita. Keluar tu kan, Allah bagi sikit lah sifat kudrat tu mak kita. Menyebabkan dengan kudrat kita tadi, kita hanya mampu menghayun tangan dan kaki. Tapi nak terbalik tak boleh. Terbalik badan tak boleh. Duduk gitu je lah. Tu je dia boleh buat. Lama-lama Allah tambah lagi, sehingga kan dia boleh kalih pula badan dia. Terbalik badan pula. Dah terbalik, tak boleh terbalik pula. Terbalik gitu, lepas tu nangis. Sebab dia tak boleh nak pusing balik. Lepas tu Allah tambah lagi, boleh guling jatuh katil pula dah. Betul lah nah. Benda ni kita realiti dalam hidup kita nak menunjukkan ni sifat Allah bagi. Lama tu mana boleh terbalik gitu ya. Tapi tak boleh angkat lagi tangan. Lepas tu Allah bagi pula sikit lagi kekuatan, tangan tu dah mula kuat. Tu kedrah tadi tu, kekuatan tu Allah bagi, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan, boleh merangkak. Mula-mula ke belakang, depan tak boleh. Reverse je. Kan? Lama-lama depan belakang boleh, kanan kiri boleh. Lepas tu lama-lama Allah kuatkan pula kaki. Dah boleh bangun pula. Tapi jalan-jalan jatuh. Panggil tate orang kata. Kan? Kena pegang cushion, pegang sofa, pegang habis pegang. Lama-lama boleh jalan elok. Dalam kali berlari pula dah. Dah berlari lompat pula. Habis dia lompat sofa, habis dia lompat. Tak cukup dah tu Allah bagi lagi kekuatan. Manjat habis dah. Kan? Sampai atas tiap dia panjat tak tahu siapa dia lah. Sebab tu lah kan, kadang orang bawa budak ke rumah Allah kan, bawa budak ke masjid. Tak salah bawa budak kan. Kita nak didik dia supaya dia biasa dengan rumah Allah dan dia biasa dengan suasana sembahyang. Sebab budak ni, apa yang dia lihat, itu yang dia belajar. Walaupun nampak dia main-main gitu, tapi dia tengok kita angkat takbir, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, dia ada dalam pemikiran dia tu. Sekali-sekali dia akan tiru. Dia akan tiru rukuk, i'tidal, sujud. Jadi dia angkat jadi asyhadu Allah, dia pun angkat juga jadi. Tu tengok. Yang kelakar dia angkat dua-dua. Kita angkat satu je. Kan? Macam-macam dia, sebab dia belajar. Lepas tu dah dia main-main lari-lari. Tak usah belik lah, nama pun budak. Dia baru dapat tenaga tu. Dia jadi mana benda baru sampai, benda baru datang. Syok ni. Macam kita dulu lah, muda-muda, baru-baru dapat motor,
tak kurang daripada 100 km sejam bawa. Mak kata pergi kedai beli gula. Kedai berapa langkah depan rumah je. 100. Beli gula je. Kan? Apa laju sangat bawa ni? Budak baru nak up. Budak baru dapat motor. Nah, dah. Kenapa orang tu bawa motor slow? Sebab dah lama bawa. Dah sampai boring dah. Nah, kalau boleh tu, dia nak motor tu pusing sendiri. Tanpa dia pulang. Nampak dia dah malas dah. Sebab apa benda dah biasa. Dah biasa dapat. Ni kalau budak baru dapat, dia baru dapat boleh berlari. Berlari lah dia. Berlari sana, lompat sana. Nah, tu asal pelik. Yang pelik kalau Tok Imam dengan Tok Bilal main kejar-kejar. Tu baru pelik. Bapa orang dah main lari-lari. Tu baru pelik. Tapi kalau anak orang tu asal pelik lah. Kadang boleh kita nak tegur sebagai didikan. Adik, duduk diam-diam. Nak semayang ni. Orang ada kuliah ni. Diam, jangan bising. Cakap dengan penuh hemah. Jangan sampai tengking apa semua marah. Hei, pergi balik. Marah. Suruh dia balik pula. Dia marah. Padahal dia masih kecil teruk lagi. Terjun kolah tu pun. Kan? Dah besar ni je. Padahal kalau buka rekod dia balik. Tu nak cerita. Kan? Sebab apa? Sebab inilah kudrat yang Allah bagi pinjam kepada makhluk. Maka makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin galak lah. Masuk pula sukan lumba lari, menang 100 meter. Nak masuk pula lompat pagar, lompat apa tu yang dia lari sekolah tu sebab dia boleh lompat pagar. Nampak? Kan? Sebab dah tenaga dia kuat dah. Tu naik sampai umur 30 makin kuat. Masuk 40 jaga. Dia 40 ni maksimum. Sebab Nabi kata umat aku kebanyakannya umur 80. Kebanyakan umat Nabi memang 80. Standard lah. Sekarang ni pun 80 payah nak sampai dah ni. Kan? Tapi standard dulu biasanya 80 tu standard. Kan? Jadi bila 80 ulama bagi 2. 80 bagi 2 jadi 40. 1 sampai 40 tu usia muda. Tu usia tengah kuat. 40 sampai 80 graf dia mula turun. 1 sampai 40 dia tengah naik. Tengah naik. Masa ni nak ajak jogging boleh, ajak semua boleh. Panjat gunung boleh, semua boleh. Kan? Masuk 40 ke bawah, tak payah kata nak panjat gunung. Nak panjat tangga rumah kadang tak larat dah. Tingginya rumah dia kata. Tak larat dah. Dah mula. Masa tu kadang mula penyakit mula singgah. Kan? Mula dah dapat 3 series. Bukan BMW 3 series. Tu tak apa. Ni 3 series penyakit 3 serangkai. Kek jantung, cem manis, go out. Saya sebab makan banyak macam-macam. Tu jadi lama tenaga yang kita sebut tadi tu, kan Allah bagi pinjam, lepas tu Allah ambil balik. Macam mana Allah bagi sikit-sikit, Allah ambil pun sikit-sikit juga. Cuba tengok kehidupan kita. Dia akan patah balik macam muda balik. Tapi bukan dia jadi muda, tapi dia punya PL tu jadi macam budak balik. PL dia jadi budak balik. Mulalah kan tadi saya sebut tadi, budak dia berjalan-jalan jatuh ataupun dia kena raba dinding nak jalan. Ada dah kan? Tuk yang dinding rabu. Kalau tak pegang jatuh. Apa dah mula lemah balik. Allah ambil balik dah. Tenaga kaki dia Allah ambil balik. Dah tak larat jalan. Kadang Allah tarik balik tenaga tangan. Pegang jawan jatuh. Kan? Yang ni tak boleh, pegang ni tak kuat dah. Tu Allah mula ambil satu tenaga. Itulah artinya Allah dah mula memberi isyarat. Bila tenaga tu Allah dah ambil satu-satu, makna last kali Allah nak ambil apa? Nyawa last kali. Kan? Ni tak. Allah dah tunjuk satu-satu, galak lagi dengan motor besar. Tapi tak apa kalau dia bawa motor dia pergi masjid surau, boleh tahan kira. Kan? Jalan sikit-sikit boleh lah, jalan rumah anak apa semua. Tapi kalau ikut macam style orang muda, fikir-fikirlah kita ni. Kan? Lebih baik kita banyak beramal daripada kita jelajah sana, jelajah sini, sedangkan kita pun dah tak ada kekuatan. Selain kali bukan kita bawa motor bawa kita. Tu yang dia patut nak konah tak konah.
Dia tak boleh nak kontrol dah. Tadi tenaga dah semakin lemah. Tenaga dah semakin lemah. Kan? Bila Allah dah bagi isyarat tu, makna kata kita lebih banyakkan kepada hal-hal keakhiratan. Dia kadang-kadang tengok bawa motor, superbike, zoom, potong ke highway, boy. Lepas tu berhenti RNR, tengok dia pun berhenti juga. Buka-buka helmet putih semua rambut. Ingatkan anak muda mana? Nah, 70 lah, kan? Tapi tak apalah, biarlah ke dia. Kan? Tapi nak cerita tak apalah. Duit dia kan. Tapi yelah, kalau sebaiknya, bukanlah dosa Ustaz. Dia kata, dia marah dah. Tak lah dosa. Tapi yelah, batuk-batuk gitu, dah zaman muda kita habis dah. Ni tenaga dah mula kurang. Baik kita buat banyak benda-benda keakhiratan sebelum terlambat, sebelum takut nanti kita nyesal. Kita menyesal. Tak apa, menyesal tak dapat beli superbike masa hidup, Allah akan ganti superbike kat dalam syurga nanti. Exhaust dia lagi besar dari dunia ni. Boleh masuk orang tu exhaust, bukan setakat masuk kepala. Kan? Lagi power, lagi laju. Allah bagi burak tu. Bukan Honda ke apa tak, kan? Burak, bukan burak air. Burak air apa? Nah, sini tak ada burak air, tempat kami ada. Kejut tengok isi minyak burak. Hui, laju ni kalau isi ni. Kan? Tu. Nanti cerita Isra' Mi'raj ada dalam tu. Mana ustaz yang datang ceramah Isra' Mi'raj, tanya dia, kata cerita pasal burak. Dia punya langkah tu sejauh pandangan mata. Mana kalau kita duduk tepi laut, kita nampak ujung sana kan, dekat air laut tu, kita nampak ujung. Itu dia punya selangkah burak tu. Mana nak cari Hayabusa boleh selangkah itu. Tak boleh, Ducati boleh. Tak boleh, burak sup tu. Tak apa, dunia ni kita tak dapat abang cakap apa, hajat-hajat kita. Ialah kadang-kadang orang lelaki memanglah dia ada taste, dia nak itu, nak ini. Kadang-kadang tak sampai. Tak apa, sabar. Allah ganti lebih baik. Iaitu nanti di hari akhirat kelak. Kan? Sama ya, hajat kita nak tambah seorang lagi, tapi tak lepas. Contoh. Tak apa, sabar. Allah ganti 70 terus kat sana. Ada marah orang belakang. Gitu. Itu dia. Jadi Allah ambil lah kali ambil semua. Kerah kaku kita. Lihat macam budak. Akhirnya mula lembik macam budak. Sebab tu dengan orang tua-tua ni kita kena hati-hati jugalah, jaga-jaga. Sebab dia akan kembali seperti budak-budak. Macam mana budak-budak? Dia cepat menangis. Tengok budak-budak, kan? Budak-budak kita tinggi suara sikit. Tak pukul lagi, bawa angkat tangan. Macam ni. Sakitnya. Sakit apa kena budak lagi? Ada budak. Orang tua kan, kalau orang tua kita cakap kasar sikit, dia akan terasa hati. Lepas tu hati-hati. Kadang-kadang itulah orang sebut melayani kerenah orang tua. Kenapa dia sebut begitu? Sebab kadang-kadang PL perangainya kadang-kadang macam budak-budak. Memang kadang-kadang kita ada rasa di hati tu macam rimas apa sebagainya. Tapi ingat tu mak ayah kita. Ingatlah bahawa dulu kita kecil pernah menyusahkan dia. Sekarang Allah balas balik kat kita begitu. Jangan kita rasa, ui payahlah mak ni, payahlah ayah ni, nyusahlah. Dah kita nyusahkan dia dulu tak fikir. Ni sebab tu hikmah Allah jadikan kita hidup di bumi. Bumi ni bentuknya apa? Bulat. Macam itulah juga hidup kita tu bulat. Macam mana kita datang, macam tu kita kembali balik. Jadi macam tu ni, kita sabarlah, sabar jaga dia, kan? Sabar. InsyaAllah dengan berkat kesabaran tu Allah ganti sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang ada orang dia meniaga, berkat dia jaga mak ayah dia, meniaga dia jadi laku, meniaga dia jadi untung banyak. Berkat daripada kerana menjaga mak ayah. Dia kerja elok je kerja dia. Orang lain semua ada masalah, ada susah. Dia masalah ada juga, cuma masalah dia senang selesai. Masalah dia kurang. Berkat kerana dia sabar. Tu yang penting tu. Gitu. Jadi inilah nak ceritanya. Itulah maksud
sifat kita tadi, kedrat kita tadilah, kita panggil kedrat lah, tenaga, kemampuan apa semua tadi, dia hanya menempel. Bila menempel, dia Allah masa Allah bagi lekat, dia lekat. Bila Allah cabut dah, ambil habis tak ada. Tinggal zat saja, sifat tu tak ada dah. Itulah kita. Jadi kita ni bukan kita punya. Zat pun bukan kita punya, sifat pun lagi bukan kita punya. Semua Allah punya. Dalil bukti Allah punya, Allah ambil balik. Kalau kita punya kekal lah. Sampai ke mati lagi kita kuat lagi. Tak, Allah ambil balik. Sebab itu hak Allah. Allah yang punya, bukan kita yang punya. Gitu. Adapun Allah memang zat dan sifat Allah punya. Tak ada siapa boleh ambil. Mana pula Allah tiba-tiba jadi lemah, tak ada. Itu maksud sifat sifat kudrah tadi, berdiri ia pada zat tu maksudnya. Maknanya bersekali dengan zat Allah dan tidak akan berpisah buat selama-lamanya. Dan maknanya dalam erti kata lain, selama-lamanya lah ataupun bila-bila pun Allah itu bersifat dengan sifat berkuasa atau perkuasa. Kalau dalam Baqarah Al-Amani, Pak Dail guna perkataan perkuasa. Itu panjang, kalau nak huraian tu saya ringkaskan aja lah. Nak ceritanya, Allah itu sentiasa maha berkuasa. Adapun kita, kuasa ni cakap-cakap aja. Hakikat tak ada kuasa pun. Tak kira siapa pun dia. Tak kira siapa dia. Hatta hakim sekalipun. Masa jadi hakim memang ketuk kayu. Sampai cabut kayu. Tang, jatuh hukum. Memang. Bahagian hang duduk atas tu, kalau hang duduk bawah pula, tengok hang pula terlibat dengan kes rasuah makan. Hang pula duduk dalam kandang. Orang lain pula ketuk hang. Tang. Hang pula kena. Ada betul. Itu jangan sombong. Kita ni kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itu bawa hakim dah. Kalau Perdana Menteri lagi, masa pegang jawatan 5 tahun sekali orang bagi, dia duduk atas. 5 tahun depan pula belum tentu. Jatuh pula. Jadi pula rakyat biasa balik pula dah. Nampak? Agung gitu tak? Sultan gitu tak? Walaupun memang agung sultan ni bukan dengan pilihan raya. Tapi kalau Allah mangkatkan dia, mana kesultanan dia? Mana keagungannya? Tak ada dah. Duduk dalam kubur tu kan, kerah kaku situ sama, tak kira siapa. Sebab kita hanya manusia, hamba, makhluk di sisi Allah. Bukan apa? Allah yang maha hebat, yang maha berkuasa. Jadi boleh pinjam kata sajalah. Oi, dia tu ada kuasa dia tu. Ada kuasa bahagian pinjam cakap, bukan hakikat. Bila bukan hakikat, apa kita takut dengan dia? Jangan dia ada power, dia ada kuasa, dia boleh pecat hang. Capi. Dia boleh pecat, bukan dia boleh bagi mati. Menghidup dan mematikan hanya Allah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kenal? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, imam kepada mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali kita biasa dengar tu. Inilah imam dia. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pakai nama ayah dia Hambali. Nama betul dia Ahmad sebenarnya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni, di zaman dia tu pemerintah khalifah, bukan pemerintah biasa ni. Bukan Perdana Menteri, bukan presiden, khalifah kerajaan Islam waktu tu. Berakidahkan Mu'tazilah waktu tu. Akidah yang tak betul. Sesat. Berakidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ni sesat. Nanti kalau ada masa lain kita cerita macam mana dia Mu'tazilah sesat ni. Kan? Jadi akidah Mu'tazilah, si pemerintah ni, dia antara kesesatan dia mengatakan Quran itu makhluk. Quran itu makhluk, itu dia punya pegangan. Jadi dia perintahkan Imam Ahmad bin Hanbal suruh mengaku bahawa Quran itu makhluk. Sebahagian besar ulama lain ada yang ditangkap kemudian diugut. Kalau kamu tak kata Quran itu makhluk, kamu dipenjara. Dan antara kebanyakannya ada ulama yang sanggup kata. Baiklah, sebab nak lepas diri, dia pun kata, Quran makhluk lah. Tapi bila sampai kat turn Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata sesekali aku takkan kata Quran itu makhluk, kerana Quran bukan makhluk, kata dia. Quran itu kalamullah. Kalamnya Allah. Kata-kata Allah. Kata-kata Allah bukan makhluk.
Itu kata-kata milik Allah. Al-Quran itu bukannya makhluk. Kan, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kerah dia, nah, kalau kamu tak nak kata, aku tangkap, aku seksa kamu. Seksa, dia kata. Akhirnya dia ditangkap dan disebat setiap hari 100 kali. Kan 10 kali, 100 kali sebat dengan tali cemeti. 100 kali setiap hari. Dan waktu dia disebat, dia sedang berpuasa pada Allah. Dan setitik air pun dia tak minum, dia tak buka puasa dia. Disebat. Sebabkan banyaknya kali sebat, akhirnya baju dia sampai terkoyak. Koyak jubah dia. Kan? Sebab kain asyik kena sebat, koyak jubah. Akhirnya pemerintah tak tahan dengan dia ni. Dia punya kuat sabar dia, kuat iman dia. Tak nak ngaku-ngaku juga. Lah kali pemerintah yang tak sabar. Pemerintah kata, kalau kamu tak nak juga kata Quran tu makhluk, esok kamu akan dihukum gantung sampai mati. Depan khalayak ramai. Imam Ahmad redha. Dia kata, tak apa. Nak gantung aku sekalipun, aku takkan sesekali mengatakan Quran itu makhluk. Kalau dengan semata-mata aku nak menyelamatkan diri aku, memang boleh aku selamatkan diri. Sebab darurat. Nyawa tu penting. Tetapi kalau aku kata Quran tu makhluk, bagaimana orang yang rakyat biasa di bawah sana? Mereka menunggu-nunggu jawapan aku. Sebab dia ulama terkenal. Kalau dia kata ya, habis semua orang pun akan percaya memang Quran tu makhluk. Rosak akidah umat, dia kata. Lebih baik aku binasa, jangan umat binasa, dia kata. Akhirnya esok nak dihukum gantung. Menjelang esok, pemerintah tu yang mati. Mati dia, sungguh. Mati pemerintah. Akhirnya berlaku pertabalan, dilantik khalifah yang baru. Lantik khalifah baru. Khalifah ini mengisytiharkan Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan. Tidak bersalah, dibebaskan. Bila bebas, waktu tu Imam Syafi'i ada lagi. Imam Syafi'i dengar Imam Ahmad bin Hanbal dah bebas. Imam Syafi'i kirim anak murid dia. Pergi ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, minta kat dia jubah yang dia kena sebat dalam penjara. Kan? Anak murid pergi, minta jubah tu. Imam Ahmad bagi. Kemudian Imam Syafi'i ambil jubah tu, rendam dalam air, dia buat minum. Dia kata, berkat kerana iman yang tinggi Imam Ahmad bin Hanbal, aku nak ambil keberkatan daripada jubahnya ini. Nak moga-moga dengan aku pun jadi kuat imannya. Tu ambil berkat. Air rendaman jubah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau rendaman jubah saya nak minum. Saya lain lah, saya tak ada apa. Kan tak? Kita pun tak tahulah, kalau kita duduk zaman tu lah, kena ugut macam tu agak-agak. Tak tahulah kita ni macam mana, boleh bertahan ke atau ikut aja. Kalau nak kata zaman lah macam-macam cabaran, zaman dulu lagi. Imam Syafi'i pun pernah kena ikat kaki dengan tangan dia, diseret dengan kuda. Berseret di atas padang pasir tu. Berdarah-darah badan. Jadi dahsyat juga ujian-ujian untuk mempertahankan agama sejak dulu lagi. Jadi nak ceritanya apa? Ni yakin dengan kuasa Allah. Patut kata esok nak mati dah ni, sebab nak kena hukum gantung. Dengan kuasa Allah, pemerintah yang mati. Ni kata kudrat tadi tu. Mu jangan sombong. Mu kata aku nak hukum silap-silap. Hang tu Allah hukum dulu. Lepas tu kita tak usah takut dengan orang. Kita yakin dengan Allah. Kalau takdir kata kita mati pun, bukan sebab dia yang mematikan kita. Allah yang mematikan kita. Allah mati kita. Dulu tu guru saya kena tangkap. Macam ni lah jugalah, kekeh balah-balah ni bak mentahankan agama gini lah. Dia kena tangkap, masuk ISA. Jadi ada seorang pegawai tu, dia memang anti agaknya dengan tok guru saya. Dia marah sangat ni. Bila tok guru masuk, dia kata apa? Dengan sombong dia kata, "Hey Sidik," dia panggil Sidik tak panggil ustaz, panggil apa. Kata, "Hey Sidik, hang ni sebab dia ketua dalam mungkin dia warden paling besar ke apa, tak tahulah. Dia ada kuasa lah dalam penjara tu. Dia kata, selagi mana aku tak tanda tangan, hang takkan keluar dari sini." Dia kata, "Hang tu dalam genggaman aku," kata dia. Nampak dia punya sombong. Apa jawab tok guru saya? Tok guru saya kata, "Hey, aku masuk dalam penjara bukan sebab hang, bukan sebab kerajaan, bukan sebab pemerintah, bukan sebab mahkamah, bukan sebab undang-undang.
Tapi aku masuk penjara sebab Allah yang masukkan aku. Maka aku juga akan keluar daripada penjara bukan sebab siapa-siapa, tapi Allah yang akan keluarkan aku. Tu kata orang mengaji, tu Allah sebut dalam Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang yang belajar dengan orang tak belajar? Tak sama. Bagian berpakaian boleh tiru, bagian pemikiran tak sama. Orang berilmu dia yakin dengan Allah kuat. Akhirnya masuk dalam tu, dan kawan kaki ceramah. Tiba-tiba dalam tak boleh ceramah. Dia nak ceramah juga. Akhirnya masa makan kan bawa talam besi tu kan. Dia ambil sudu, dia ketuk tang. Lepas kita makan ni ada ceramah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kata. Dia ceramah kat kantin tu, kat cafeteria tu. Dia pun ceramah pom-pang. Orang sampai takbir dan takbir. Bagus. Jadi ramai pula yang sokong dia. Lama pegawai-pegawai ni mesyuarat bincang. Kita ni kalau kita simpan dia lama-lama habis. Semua jadi geng dia ni. Baik kita keluarkan dia. Akhirnya keluar keputusan dia dibebaskan. Dikeluarkan dia, bebas. Bila dia bebas, dia selisih dengan kawan tu tadi. Tapi cerita ni bukan hari ni masuk esok keluar lah. Lama lah ni, saya skip aja. Dia kata sekejapnya keluar. Dia kata, bukan ni cerita ni lama, tapi saya skip kan. Lepas tu masa nak keluar tu selisih dengan kawan. Lepas tu apa kata Tok Guru Ustaz Siddiq? Dia kata, tengok betul tak saya cakap? Walaupun hati awak tak setuju saya keluar, tapi hari ni saya tetap akan melangkah kaki keluar kerana Allah yang keluarkan saya, bukan kamu. Apa yang Allah nak, tak ada siapa boleh halang. Sehebat mana pun kamu, sekuat mana pun kamu, Allah maha kuat. Allah lebih berkuasa. Itu orang yang mengaji dia faham. Tak ngaji, jangan. Jadi apa kita? Takut dengan manusia. Itu yang dimaksudkan ittaqullah, takut kepada Allah. Jangan kamu takut dengan makhluk, kerana makhluk tidak boleh memberi manfaat dan makhluk tidak boleh memberi mudarat. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, makhluk itu adalah seperti bayang-bayang saja. Bayang-bayang boleh buat apa? Dia buat ibarat contoh kisah. Naik satu perahu jalan kat sungai. Ada pokok bakau kat tepi tu. Kan? Matahari duduk belah ni. Jadi melintang bayang ni dekat sungai. Melintang bayang. Perahu jalan-jalan sampai kat bayang, tiba-tiba tak bergerak. Awak tak jalan. Kena sekat dengan bayang-bayang pokok. Boleh terima akal. Kata ulama tak boleh terima akal. Sebab apa? Bayang tak boleh buat apa. Kalau pokok tu tumbang, ya sungguh. Tapi kalau bayang boleh buat apa? Bagi manfaat pun tak boleh. Bagi mudarat pun lagi tak boleh. Begitulah dia kata, itulah makhluk. Makhluk umpama bayang-bayang saja. Nak bagi manfaat tak boleh. Nak bagi mudarat pun tak boleh. Doktor boleh menyembuhkan ke? Tak boleh. Dia cuma merawat penyakit aja. Kalau doktor boleh menyembuhkan, doktor umur paling panjang. Doktor pun mati. Doktor pakar jantung, sakit jantung. Doktor pakar tulang, tercekik tulang. Dia pun mati. Padahal dia doktor pakar dah tu. Dia jaga kesihatan, kalah kita. Makan burger perah bagi keluar minyak. Akan benda-benda yang membahayakan kesihatan. Akan dia. Sebab dia paling pakar kesihatan. Lah kali mati tak? Mati juga. Mati juga. Kan? Tapi janganlah jadikan hujah ni, jadikan dalil untuk menghalalkan supaya kita boleh merokok. Ni kata. Alah, rokok tak rokok mati juga, dia kata. Tak dengar tu dia kata Ustaz ajar tu. Dah petik nama saya pula. Tetap benda yang boleh mendatangkan mudarat, tetap mudarat lah. Tapi nak cerita dari segi kuasa. Dari segi kuasa, makhluk tak ada kuasa. Memanglah bukan rokok yang mematikan, Allah yang mematikan. Tapi tetap ada benda yang ada mendatangkan mudarat, dia tetap dikira mudarat dari segi syariat. Adapun dari segi hakikat, Allah lah segala-galanya. Gitu. Kan? Itu kita kena faham situ.
Jadi Allah yang berkuasa, boleh menjadikan apa saja yang dia nak. Jadi itu maksud maujud, berdiri ia pada zat yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu qadiran. Maksudnya adanya sifat kudrat, maka mewajibkan adanya satu lagi sifat namanya kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ni kita tak belajar lagi, tapi dia tulis siap-siap dulu. Dia nak bagi tahu bahawa kat sini bila ada sifat kudrat, maka adalah sifat kaunuhu qadiran. Ini dipanggil sifat lazim melazimi. Takdir kata benda ni takkan berlaku, cuma dalam belajar dipanggil majazi akli. Majas, pinjam cakap, kata tok guru kami, just untuk nak memahamkan dari segi akalnya saja. Takdir kata contoh, kalau-kalaulah sifat kudrat ni tak ada pada Allah, maka kaunuhu qadiran tu pun tak ada. Maksudnya macam tu. Kerana sifat kaunuhu tadi tu dia bergantung dengan sifat ni. Kaunuhu qadiran dia bergantung dengan sifat kudrat. Ada kudrat, ada kaunuhu qadiran. Tak ada kudrat, tak ada kaunuhu qadiran. Tapi mustahil Allah tak ada kudrat. Jadi bila mustahil Allah tak ada kudrat, maka mustahil jugalah Allah tak ada kaunuhu qadiran. Mustahil. Jadi Allah sentiasa bersifat dengan sifat kudrat, maka Allah juga sentiasa bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran. Apa tu kaunuhu qadiran? Itu belum masuk bab dia lagi. Dia cuma bagi tahu sini macam tu saja hubungan dia. Gitu. Yang ta'alluq ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia. Okey. Sifat kudrat ni dia ada ta'alluq. Ta'alluq ni kalau saya nak hurai kod kitab betul-betul, takut nanti kita susah nak faham. Saya mudahkan bahasa je. Macam ni saya mudah boleh faham, macam tu saya nak tuan-tuan pun boleh mudah faham. Jadi ta'alluq ni dia adalah menuntut lebih sifat daripada zat. Dia adalah lebihnya sifat tu. Mana? Ya, contoh kita tunjuk contoh ni kita faham lah. Sifat kudrat ni ta'alluq dia nama taksir. Taksir tu artinya memberi bekas. Makna memberi bekas itu Allah berkuasa mengadakan benda yang tiada, Allah berkuasa mentiadakan benda yang ada. Itu maksud dia. Jadi kenapa adanya takluk ni? Nak bagi nampak beza kita dengan Allah, makhluk dengan Tuhan. Kita boleh kata makhluk itu ada kuasa dari sudut cakap mulut. Kan kita panggil dia pihak berkuasa. Kita kata dia ada kuasa, dia boleh tangkap hang. Contoh. Kan? Kuasa dia tak boleh memberi bekas. Maksud tak boleh memberi bekas, kuasa makhluk macam mana hebat pun kalau nak kata dia tu ada kuasa, dia tak boleh memberi bekas. Maksud memberi bekas, tak boleh memberi kesan pun. Contoh nak, ini botol air kan. Saya tolak jatuh. Yang menjatuhkan itu Allah, bukan sebab saya tolak. Dari segi zahir kita kata sebab saya tolaklah dia jatuh. Hakikat yang jatuhkan itu Allah. Allah yang berkuasa menjatuhkan. Itulah kuasa Allah, memberi bekas, memberi kesan. Allah boleh buat kita tolak tak jatuh. Ada, boleh. Tolak. Sebab tu kadang-kadang ada perkara-perkara yang berlaku dipanggil mencari adat. Bahasa kita tak mengaji tu orang panggil magic. Magic kan magic tu kuasa Allah. Allah boleh buat. Benda yang kadang-kadang tak masuk di akal, Allah boleh buat. Allah boleh buat. Saya dulu tugas saya ni dreba tok guru dulu. Tu orang kata orang kanan sebab kan dreba duduk sebelah kanan. Kan? Saya dreba dia bawa pergi kuliah dekat Sungai Petani, Kedah. Habis kuliah nak pergi isi minyak kereta sebab nak balik lah. Kan? Pergi singgah petrol pump tu. Singgah petrol pump, pergi kat tempat diesel. Tok guru pakai kereta Hilux agak, dia pakai diesel kan. Berhenti kat tempat diesel. Diesel, biasalah pump diesel kan dia jauh sikit. Dia berhenti situ. Lepas tu kita turun nak pergi bayar kat kaunter ni. Bayar duit. Lepas tu abang isi pump mana bang? Dia yang jaga sisi minyak tu. Abang isi kat mana? Dia tunjuk yang tepi belakang tu. Oh abang tukar bang, alih kat depan ni. Sebab situ minyak tak ada. Yang tu dia rosak, pump dia rosak, minyak tak naik. Abang tukar yang depan. Tak apa. Saya pun pergilah kat kereta nak start balik parking.
kebetulan masa begitu 2 orang. Seorang lagi sahabat saya, dia yang nak tolongkan isi, saya pergi bayar. Jadi bila saya pergi, saya kata dah masuk balik ke kita, kena booking tempat lain. Di sini minyak tak naik. Dia kata minyak tak naik apa, aku isi siap dah, dia kata. Hai, isi siap kau mana? Saya pun tengok meter full, meter minyak. Hai, kawan tu kata rosak lah, minyak tak naik. Ini minyak dah masuk, aku isi, kata. Minyak sampai full. Tu tak apalah. Nan, lepas tu nak pergi bayar lah, sebab kita dari sini takkan nak belah macam tu je, jahat tunggu dalam kedai kopiah. Kan? Kita pergi lah, gigi nak pergi bayar. Bang, abang alih sini bang, dia kata. Abang alih depan. Tak payah alih, saya dah isi siap. Isi apa bang? Minyak tak ada situ, pam tu rosak, kata. Tak, pam rosak apa, isi dah siap, kata. Dah bergaduh lah situ. Betul ke? Dia kata. Iya. Dah kali 2-3 orang keluar. Pergi nak pergi tengok sungguh. Tengok. Sekali ni dia buat sekali lagi, tekan pam, minyak tak keluar. Dia tengok betul minyak ni, dia ada tengok meter naik. Kan? Tok Guru ada dalam kereta je masa tu, Tok Guru main telefon macam tu, buat tak kisah. Kan? Tapi tak tahu, walaupun nampak main telefon apa dibaca tak tahu. Kan? Minyak naik sampai full. Kawan tu pun terpinga-pinga. Macam mana kira ni? Kan? Kalau nak bayar, tak keluar kat komputer tu. Lain kali tengok kat tepi tu lah, bayar lah 100, bayar 100. Tu lah jalan. So yang masuk kereta balik nak jalan, Tok Guru tanya, awak tadi kecoh-kecoh? Dia tanya. Tahu lah, orang tu kata pam tu rosak, minyak tak naik, tapi kami duk isi minyak full. Tu kata. Tu Tok Guru kita Tok Garu. Tak jadi. Kan? Makna kata benda ni ada macam, dia kadang benda tu macam tak masuk di akal, tak logik, tapi jadi. Sebab apa? Tu kuasa Allah. Bukan magic. Magic minyak dia bukan magic, kuasa Allah. Walaupun tak logik akal. Ada seorang tu di Kelantan, ada seorang Tok Guru juga. Dia nampak ada anak muda ni tolak motor. Cerita ni saya dapat daripada sahabat saya yang duk ngaji di Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Dia tolak motor. Tok Guru tu pun bawa balik masjid. Dia pun tegur. Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Kenapa tolak motor? Minyak habis cik. Minyak habis ke? Tak apa. Dah makcik ada minyak ke? Tak apalah, berhenti sekejap, dia kata. Buka cik. Buka menutup tu, buka. Dia ambil botol air dia. Nak tuang air makcik? Mana boleh tuang air cik? Jangan cakap banyak. Tengok aja, dia kata. Dia pun tuang. Tuang, dia tutup. Start hidup. Lepas tu makcik tu besar kata, start abadi jangan buka, dia kata. Jangan buka. Dia pakai tak pernah kering. Sentiasa boleh jalan. Tapi satu hari dah, kita je ni nakal. Kata, benda apa dia buh dalam ni? Aku nak tengok juga. Buka kosong, kering, tak ada apa dalam tangki tu. Start balik, tak boleh hidup dah. Tak boleh hidup dah. Tu benda ni kadang-kadang, yelah nampak. Orang kata, merepek apa tak berlaku kat hang. Cuba kalau berlaku. Sungguh, benda boleh berlaku. Sebab apa? Sebab apa kita kata benda ni boleh berlaku? Sebab kita yakin Allah Maha Kuasa. Kalau orang kata tak logik lah, itu bermakna mu tak kenal Tuhan. Mu rasa Allah tak boleh buat. Inilah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi kata aku pergi ke Masjid Al-Aqsa. Padahal saya duduk ngaji dengan Baba Ridauddin. Dia kata kalau ikut fakta sejarah, kalau nak jalan daripada Mekah naik unta, nak sampai ke Masjid Al-Aqsa ambil masa 3 bulan baru sampai. Kalau balik pula lagi 3 bulan, 6 bulan pergi balik. Nabi pergi dengan 1 malam saja. Tak payah kata Masjid Al-Aqsa, siap naik ke langit pula pagi tu subuh sampai ke Mekah. Kan? Kalau ikut logik akal memang tak logik. Tu nak cerita Nabi. Kalau orang jenis kata takkan kot. Abu Jahal geng hang tu. Sebab Abu Jahal yang tolak, tak percaya cerita Nabi tu. Kan? Tapi kita yakin, bukan kita yakin Nabi tu berkuasa. Nabi tak ada kuasa, Nabi manusia. Tapi yang berkuasa menjalankan Nabi tu siapa dia? Allah. Kalau Allah yang berkuasa, nak pelik apanya? Saya kata Palestin ke mana Masjid Al-Aqsa lebih jauh pada tu, sampai planet Pluto ke mana pun boleh. Gitu. Kan? Ada satu lagi kisah, banyak kisah. Nak menentangkan yakin kita tu. Ni semua cerita-cerita ni ada dalam kitab-kitab. Dia bagi hikayat, nak bagi kita ni yakin, kan?
Satu hari ada dua orang lelaki ni, dia pergi ke Mekah. Kan? Laki ni dia ada pasangan lah, suami isteri. Tiba-tiba suami dia tu hilang sekat seminggu tak balik-balik. Bini pun buat report polis apa semua ni, kata suami dia hilang. Kan? Suami hilang, dia pergi mana tak tahu, dia tak cakap apa. Kan? Tiba-tiba lepas minggu suami ni balik ke rumah. Abang gimana lama-lama ni? Kat seminggu tinggal saya ni, abang gimana? Aku pergi ke Mekah, dia kata. Buat kerja umrah. Pergi ke Mekah. Abang gini apa? Jalan kaki ni. Merepek jalan kaki. Dia kata jauh gitu jalan kaki. Boleh seminggu je pergi dah balik dah. Sungguh aku pergi, dia kata. Nah, tak percaya apa. Dia pun tunjuk tasbih, air zam-zam. Nah, minyak wangi yang tak wangi-wangi tu. Yang murah ni ada beli. Tu lah biasalah kalau kita pergi Mekah kan, kita bawa balik benda-benda macam tu kan. Tunjuk ni. Ni dah putih-putih ni kan kat Mekah dia jual semua benda ni. Yalah, kadang sini pun dia jual, abang beli sini apa? Kata. Tak sungguh aku pergi. Aku pergi dengan kawan aku, dia kata. Dia panggil kawan dia. Kawan dia kata, kami pergi berdua. Sama-sama pakak-pakak ni, dia kata. Kan? Tak percaya. Merepek, dia kata. Merepek. Kan? Lah kali laki dia sampai tahap laki dia kata, kalau aku bohong jatuh talak. Beratlah sampai melibatkan talak. Jadi bini dia serba salah. Jatuh tak jatuh talak. Sebab suami dia sungguh kata tak bohong. Tapi kalau betul suami dia bohong, jatuh talak. Kan tak? Akhirnya kes ni sampai bawa ke mahkamah. Tapi cerita ni bukan di Malaysia. Saya kita tanya mahkamah mana Ustaz dia masuk. Mula dah. Ni cerita ni dalam kitab ni cerita di tanah Arab. Kan? Dia pun pergi masuk mahkamah. Hakim tanya apa kes ni. Suami saya dia kata dia pergi ke Mekah, padahal dia bohong. Kemudian dia kata kalau dia berani sumpah. Dia kata kalau saya bohong jatuh talak. Sekarang ni saya tak tahu jatuh tak jatuh talak saya ni. Lepas tu hakim pun tanyalah. Tanya lelaki ni, betul kamu pergi ke Mekah? Betul hakim, dia kata. Nah, apa bukti kamu pergi ke Mekah? Dia pun tunjuk macam tadi. Tasbih apa semua. Kamu beli sini kot, kata hakim. Dah sungguh saya ada seorang kawan. Kau panggil kawan dia. Ni saya pergi berdua dengan dia. Betul kan dua-dua mabuk ketum ke mana tu? Kan? Cakap betul ni, betul sungguh. Kata. Kan? Lah kali hakim pun pening macam mana nak jatuh hukum. Dia ni tetap berkeras kata dia memang pergi. Kan? Nak kata jatuh talak tak berani juga. Sebab dia kata dia sampai kesudah dia tak menafikan. Dia tetap mengaku dia pergi. Lah kali tiba-tiba lelaki ni bersuara, hakim, kan? Berkuasa tak Allah Ta'ala menjalankan iblis dari satu tempat ke satu tempat dalam satu saat? Iblis duduk Johor, dengar-dengar kita buat kuliah sampai di sini. Satu saat, sampai dah. Dia nak hasut kita, balik. Contohlah, kan? Boleh tak? Allah berkuasa tak? Hakim kata, kuasalah. Sebab Allah Maha Kuasa. Dah kalau iblis yang dilaknat Allah pun Allah berkuasa menyampaikan dia dari satu tempat ke satu tempat dalam satu saat. Ini kan pula kita orang yang beriman. Takkan Allah tak boleh jalankan saya ke Mekah dalam masa saat yang kejap? Hakim terkejut. Lantas hakim tanya, siapa gurumu? Cerita ni cerita sungguh. Dan sehinggakan hakim tu dia berhenti kerja dia sebagai hakim. Dia pergi cari Tok Guru Mamat ni, lelaki ni. Dia pergi belajar dengan Tok Guru tu sampainya hakim ni diangkat Allah menjadi wali Allah. Cerita ni cerita sungguh. Tu nak ceritanya benda boleh jadi, benda boleh. Allah Maha Kuasa. Tak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau kita kata tak logik lah apa, sebab hang tak kenal Tuhan. Kan? Hang tak sangka, hang tak tahu bahawa Tuhan tu Maha Kuasa. Tahu-tahu tak logik, pok mati di situ. Dah kuasa dah Allah matikan seseorang tanpa penyakit, tanpa isyarat, tanpa apa, tak ada apa. Mati tiba-tiba. Cuba tengok kat YouTube banyak. Kan? Dia duduk-duduk saja pun debah. Kan ada sakit apa pun, bukan heart attack ke apa boleh tahan kira. Ni dak duduk saja debah. Ada orang mati dengan sujud elok-elok, tak ada sakit, tak ada merauk, aduh sakit, tak ada, sujud. Tak tahu senyap. Kan? Kita tengok, lama sujud ni. Meninggal kot. Kita pergi dekat dengan dengkur.
Tengah meninggal tidur je. Sedap sangat dah. Kapek baru. Contoh Aduh, kan? Tu nak cerita. Ada kadang-kadang tu benda ni tak mustahil. Ada nak. Ni sebab kita inilah tujuan kita mengaji sifat 20 ni. Supaya kita kenal Allah, kenal Tuhan kita. Bila kenal Tuhan, dah apa nak peliknya. Allah Maha Kuasa. Tu. Cuma ada benda-benda yang mustahil bagi Allah. Tu kena tahu juga tu. Bukan maksudnya Allah tak berkuasa, tapi tak benda tu takkan berlaku pada Allah. Contohnya orang tanya, berkuasa atau tidak Allah melahirkan anak untuk dia? Kita nak jawab macam mana? Mustahil. Sebab kalau Allah melahirkan anak, Allah jadi lemah kerana sifat seperti makhluk. Ada pengganti pula. Kalau ada pengganti maknanya lemah lah. Kita ni kenapa ada anak? Sebab nak ganti tempat kita. Menunjukkan kita lemah. Kita akan mati. Kan? Orang lain pula, anak kita pula punya zaman. Kita dah tak ada dah. Jadi Allah tak begitu. Jadi ada benda yang kita kena faham. Ada benda yang memang mustahil. Maksud mustahil tu bukan makna Allah tak berkuasa, tapi tidak layak bagi Allah. Tapi dalam hal ke atas makhluknya, segala benda Allah berkuasa. Dan kuasanya Allah Ta'ala itu ke atas makhluk. Sebab tu dia kata takluknya Allah Ta'ala ni. Takluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin. Mungkin tu makna makhluk. Dan meniadakan dia. Dia tu makhluk tadilah. Allah boleh mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Mengadakan asal tak ada, kemudian bagi ada. Cuba tuan-tuan cuba fikir. Kita ni laki seorang, dia ni perempuan seorang, asal tak kenal pun. Datang-datang kuliah terpandang ke belakang. Contoh. Adalah. Lepas tu pun akhirnya jatuh hati. Minat. Akhirnya jumpalah keluarga apa semua. Jadi akad nikah, kahwin. Kahwin. Tiba-tiba ada budak dalam perut bini kita tu. Mana dia datang? Inilah kata kuasanya Allah. Daripada tak ada kepada ada. Mana makhluk boleh buat macam tu? Takkan boleh. Manusia dia boleh adjust, buat ubah suai, renovation, tapi mencipta mustahil. Manusia boleh ambil besi buat jadi kereta, tapi nak cipta besi tak boleh. Tu dia tulis kilang beras. Adakah dia buat beras? Bukan, dia proses beras. Dia mana boleh cipta beras? Beras tu Allah buat kat padi tu. Lepas tu kita kena yakin, kena faham. Tu kuasanya Allah. Daripada tak ada kepada ada. Dan kalau daripada tak ada Allah boleh buat bagi ada, lah benda ada Allah buat bagi tak ada, lagi senang lah. Dia ada, tiba tak ada, Allah boleh buat. Macam ni kita tengah kuliah ni ada semua. Saya pun tengok kitab, tengok belik-belik, pandang depan tak ada semua. Patutlah tak ada, kau 12 lah. Baliklah semua. Dia kata lama sangat urusan ni kata. Kan? Tapi Allah boleh buat. Lepas tu orang tanya ulama, MH370 ni macam mana cerita? Memanglah kita sedih tu tak sedih. Tapi ulama jawab dah, kalau Allah nak bagi hilang. Bukan dengan sebab meletup ke, bukan dengan sebab hijack kena ambil ke apa. Tapi kalau Allah nak kata hilang. Tak usah pelik lah benda tu. Cuma kalau kita nak siasat, takut-takut kena hijack ke, meletup ke, bolehlah siasat. Tapi tak mustahil kalau Allah nak bagi hilang serta-merta. Lepas tu ada kes-kes tertentu, ada orang hilang sampai lah tak jumpa-jumpa. Ada kes macam tu. Kan? Tu tak usah pelik benda-benda macam ni, sebab ini kuasa Allah. Allah boleh buat benda ada kepada tak ada, benda tak ada kepada macam benda tak ada kepada ada, benda ada kepada tak ada, Allah boleh buat. Gitu. Itulah maksud kuasanya Allah Ta'ala. Makhluk boleh? Makhluk takkan boleh. Dia cuma boleh tukar-tukar je tak? Kan kita belajar sains kan? Daripada pepejal dia ubah jadi apa? Cair. Daripada cair ubah jadi wap. Wap tu dia ubah balik cair. Cair jadi pejal balik. Kan ais kita belajar tu. Ais tu bila dicairkan jadi cair. Dipanaskan jadi wap. Lepas tu kita letak cermin atas tu. Wap tu naik macam ni, jatuh balik jadi air balik. Air tu kita masuk dalam freezer, jadi keras balik, pejal balik. Dia boleh ubah. Tapi nak bagi hilang terus air tu tak tahu gimana, tak boleh. Itu hanya kuasa Allah sahaja. Itulah. Dan satu, air mana yang ni teka-teki Tok Guru kami buat ni pondok kan.
Air mana yang, kalau air dari langit kita nampak, air dari apa, datang daripada langit, air hujan, salji dan sebagainya. Air daripada tanah kita nampak, dia keluar daripada sungai, laut, telaga dan sebagainya. Tapi ada satu air bukan keluar daripada langit, bukan keluar daripada tanah, tapi dia keluar dengan banyak pula tu, sehingga kan boleh buat mandi, ambil wuduk siap. Air apa? Siapa boleh jawab, kita bagi tu biskut. Kan? Cepatlah jawab, kan nanti tuan-tuan jawab dapatlah biskut, saya jawab siap-siap. Air yang keluar daripada celah-celah jari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira logik ke? Mana datang air tu? Sehingga sahabat-sahabat mandi, ambil wuduk siap dengan air tu. Nabi tahan di tadah ini. Keluar air macam keluar air pipe. Gitu. Ada kuasanya Allah. Itu nak beli kan? Kan kata takkan kot, takkan. Abu Jahal lah tu, geng tu. Senang cerita, payah sangat. Gitu. Dan kalau ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan mentiadakan dia atas muafakat iradatnya. Maksud muafakat ni bersekali dengan iradat. Iradat kita tak masuk lagi, tapi saya cerita sikit. Iradat itu maknanya berkehendak. Jadi kuasanya Allah Ta'ala itu dia selari dengan kehendak Allah. Mana apa yang Allah buat, itulah selarinya dengan kehendak Allah. Bukan Allah buat tapi tak ikut kehendak dia. Jadi macam Allah terpaksa buat. Dah. Apa saja yang Allah buat, itu memang kehendak Allah. Jadi setan tu jadi jahat, kehendak Allah ke tidak? Allah buat dia jahat tu, kehendak Allah. Allah nak dia jahat. Tu dia kata pula, macam tu sian setan kan. Sian pun jadi geng dia. Nah, ikut Allah, hak Allah. Awak nak pilih ni baik ke, awak nak pilih ni jahat ke, hak Allah. Macam penerbit filem, kata tuk guru kami dia buat contohnya tu. Penerbit filem dia kata, okey, hang berlakon jadi hero, hang berlakon jadi jahat. Asal saya jadi jahat? Dah, hang nak berlakon tak nak berlakon? Kan? Itu makna dia kontrol. Ini lagi besar, ni bukan filem, ini satu alam. Allah yang kontrol semua. Allah kata, hang ni hang jadi orang Islam beriman, yang ni pula jadi kafir. Sebab tu kita ni beruntung, lahir-lahir wek, ayah azan telinga kanan, kamat telinga kiri. Ya, ayah kita pakai kopiah, orang Islam, mak kita pakai tudung. Alhamdulillah, kita dilahirkan sebagai Islam walau kita tak pernah minta. Tapi ada orang wek 3 line atas dahi. Ada ayam mana? Kita kata, alamak, ini apa macam penting. Dia pun tak tahu. Kan bukan dia minta, dah tak ada, Allah pilih begitu. Tu. Sebab itulah saya sebut, walaupun khodoh kita, kalaupun selemah-lemah kita macam mana pun, tapi fikirlah, Allah pilih kita juga jadi hambanya yang beriman. Walaupun mungkin kita tak lawa mana, telinga capang macam piring estro telinga. Kan? Mata juling, hidung kembang sebelah. Kan? Muka gelap, senyum baru nampak gigi. Contoh. Nak kata ceritanya, mana muka tak lawa ni. Walau tak lawa sekalipun, kamu tu Allah pilih jadi orang beriman. Mana nak? Daripada jadi mak saleh, hidung mancung, dagu lekuk, lesung pipit sampai atas. Kan? Rambut blond, lawa muka, putih. Tapi kafir di sisi Allah. Duduk dalam neraka selama-lamanya. Itu syukur. Pandang Allah. Lepas tu kita habis semayang, subhanallah, puji Allah, alhamdulillah. Bila sebut alhamdulillah, rasakan di hati, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, jadikan aku orang beriman. Walaupun aku tak minta, ya Allah, kalau nakal-nakal aku, jahat-jahat aku, ada salah silap, maafkanlah ya Allah. Bukan aku tak sayang Islam, aku sayang Islam. Cuma kadang-kadang aku lalai, wahai Allah. Aku sayang engkau, wahai Allah. Sebab tu adakan satu rintihan. Tengah-tengah malam bangkit tahajud sebelum pergi sembahyang subuh di Masjid Surau, duduk di satu sudut di bilik rumah kita. Tutup lampu dalam gelap, duduk dia menong. Cakap dengan hati tu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, terima kasih ya Allah, sampai sekarang aku masih hidup. Kan? Kawan-kawan aku ada juga yang dah mati. Engkau masih lagi bagi aku peluang untuk aku betulkan diri aku yang mungkin aku dah tersasar jauh. Ada? Ngadu, biar nitih, biar sampai menitih air mata, kata ulama. Air mata yang jatuh kerana memikirkan salah silap kita pada Allah, itulah air yang akan memadamkan api neraka Allah, insya-Allah. Inilah kesan daripada mengaji ilmu. Mengadakan tidak mungkin dan menjadikan di antara muafakat iradatnya
Erti tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin melainkan atas sifat yang ditentu akan dia oleh iradatnya. Dengan maksudnya tadi dia kata, tidak mungkinlah Allah buat sesuatu melainkan Allah buat itu mengikut seperti apa yang dikehendaki Allah. Hari ni, zaman hari ni kita tengok Islam seolah-olah macam ditindas. Bukan sahaja dalam negara, seluruh dunia Islam ditindas, orang kafir mula nak naik tocang apa semua dan sebagainya. Kenapa jadi macam ni? Tak payah kenapa. Ini kehendak Allah. Dan kenapa Allah kehendak macam tu? Kan kita ni agama dia. Kenapa Allah kehendak kita dibijak? Sebab Allah nak kamu bangkit. Allah nak kamu bangkit. Ada dia orang Kristian, dia buat satu patung. Patung tu 3 agama, Islam, Kristian, Yahudi. Kan? Orang Yahudi dia kalau ibadat dia berdiri. Kan dia berdiri mengadu dekat dia punya holy wall tu. Dan orang Kristian pun lebih kurang itulah, dia menyanyi kan kat gereja dia. Jadi patung tu orang Yahudi berdiri atas sekali, berdiri di atas orang Kristian. Bawah sekali ni orang Islam, dalam rupa patung tu sedang sujud. Jadi seolah-olah patung tu dibuat untuk nak menghina orang Islam. Tengok, kita pijak dia. Kan? Orang Kristian kata, orang Yahudi dia tak setuju, dia kata. Tak setuju. Kenapa kamu tak setuju? Kata si Kristian. Sebab dia tengah sujud. Kalau dia bangun, kita dua-dua jatuh. Tu lah maksud dia. Tu maksud kita Islam ni. Memanglah Allah tunjukkan kita ni dipijak, ditindas. Tapi satu masa nanti akan ada satu pemimpin yang kita tunggu, iaitu namanya Imam Mahdi. Dia akan menyatukan kita semua. Waktu tu Islam akan bangkit. Bila bangkit, jatuh habis semua agama lain. Khususnya Yahudi dan Kristian. Cuma persoalannya sekarang, kita di pihak yang mana? Jadi pastikan kalau kita nak di pihak Imam Mahdi, maka dekat-dekatkan kita diri dengan para alim ulama, dengan majlis ilmu, surau masjid. Moga-moga sampai betul-betul munculnya dia, kita bersama dengan dia. Gitu. Kan? Ada? Baik, jadi itu dia. Mengada oleh Allah, mana tu hilang je. Mewajib ia bagi zat akan kaunuhu qadiran, yang takluk ia dengan mengadakan tidak mungkin dan meniadakan dia di atas muafakat iradatnya. Okey, habis dah ni. Kemudian lawannya mustahil. Yang poin keempat, mustahil. Lawannya al-ajzu, artinya lemah. Maka mustahil Tuhan tu lemah. Kalau Allah tu lemah, maka macam mana Allah boleh jadi Tuhan? Maka mustahil, akal tak boleh terima. Allah tu Tuhan. Bila Tuhan, dia takkan lemah. Kerana dialah yang berkuasa menciptakan tiap-tiap sesuatu. Tiba-tiba dia lemah. Macam mana dia nak jadikan kita kalau dia pun lemah? Maka mustahil, akal tak boleh terima. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Poin yang kelima, dalil pula firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya bermula Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Sebab tu macam saya selalu pesan, bila baca Quran, kalau ada mat kena panjang. Sebab takut maknanya lari. Macam ayat ni, wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadir tu bila dipanjangkan barulah maknanya amat kuasa, maha kuasa. Tapi kalau kita baca qadir, pendek je, takut berubah maknanya kepada kuasa saja, bukan amat kuasa. Bila kuasa saja, takut dia jadi waham. Adakah kuasa macam makhluk biasa? Tapi Allah maha kuasa. Makna maha kuasa tadi, kuasa Allah boleh memberi bekas. Kuasa makhluk hanya pinjam cakap, tapi tak boleh memberi bekas. Tak ada power pun, cakap sembang saja boleh. Gitu. Itulah dia kuasanya Allah. Dan bezanya dengan kita bernama makhluk. Bila kita belajar faham dah gini, maka kita nampak Allah yang berkuasa, maka sifat lemah tu milik siapa? Kita. Ini tujuan ngaji sifat 20. Sifat yang wajib boh ke Allah, sifat yang mustahil boh kat kita. Kuasa Allah, lemah al-ajzu tu kita yang lemah. Tundukkan diri kita. Aku lemah, wahai Tuhan. Bila kita nampak kita lemah, baru kita nampak Allah yang maha kuasa. Selagi mana kita nampak kita yang ada kuasa, kita tak nampak Allah yang maha kuasa. Jadi buang keegoan, buang kesombongan, buang rasa hebatnya kita tu, buang, letak ke tepi. Kita letak diri aku lemah. Diri aku lemah, macam-macam lemah. Dari segi ilmu lemah. Macam saya, bukan saya nak kata saya pandai, saya tolong baca je. Saya tolong baca. Bukannya mengajar ni, tolong baca je. Apa yang ulama' dah tulis, kita bacakan balik. Lepas tu tambah hurai-hurai lah sikit, dasarkan apa yang guru saya pernah cakap kat saya ulang balik gitu je. Tolong baca je. Kalau nak harap tuan-tuan baca, memang tak baca, betul tak?
Saya pun kadang balik rumah, kita simpan dah dalam rak. Bila nak baca? Bila nak baca sini. Tu. Jadi kita tolong baca je. Jadi semua kita ni sama je. Kadang-kadang saya boleh lah cerita gini, tapi dari segi amal ibadat pula, silap-silap tuan-tuan lebih banyak daripada saya. Sebab tuan-tuan hidup lebih lama daripada saya. Kan? Gitu. Jadi tak ada siapa lebih pun. Yang lebih Allah. Kita lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang je kita ni, kan? Maka hiduplah kita bersama-sama secara harmoni. Jangan mengangkat rasa diri dia ni lebih daripada orang lain. Tak ada. Sama je kita. Saling perlu memerlukan. Mungkin ada bahagian saya pandai. Mungkin saya pandai bahagian baca kitab ni. Tapi bahagian lain saya lemah pula. Bahagian kereta lemah. Kereta sangkut pergi jalan, Ustaz. Kenapa Ustaz duduk tepi jalan? Ustaz nak berkelah sini kan? Berkelah apa ni? Angkat hood dah ni. Kereta Ustaz ni kan? Dan Ustaz tak pandai repair. Dan Ustaz kan baca kitab. Baca kitab, bak ni, bak semayang. Ada bak enjin. Dah. Saya ada bengkel. Dia kata, dia buat pergi bengkel. Rupanya kat situ lebih dia pula. Walaupun dia tak pandai bak hukum ni, tapi dia pandai pula bak enjin. Perlu tak kita pada dia? Perlu. Nampak? Jadi hidup kita lengkap melengkapi. Jadi bila lengkap melengkapi, jangan sombong. Mau jadi kerajaan, ingat boleh jadi kerajaan sendiri kalau tak ada rakyat. Dia duduk dalam pulau, entah pulau mana, duduk seorang-seorang dia. Akulah raja. Mana rakyat pun? Tahu tak ada. Mana tu orang kata gila. Bila ada raja, mesti ada rakyat. Bila ada pemimpin, ada rakyat. Ada rakyat, ada pemimpin. Ada pemimpin, ada rakyat. Jadi saling perlu memerlukan. Bila saling perlu memerlukan, jangan sombong. Gitu. Jadi cukup sekarang tu pengajian kita untuk sifat kudrat ke-7 malam ni. Dan insya-Allah jika diizinkan Allah, kita jumpa pula kuliah akan datang menyambung kepada sifat yang ke-8. Ini bahasa lama dia kata ke-8. Orang dulu disebut 8. Kita sekarang sebut ke-8 sama je. Kan? Lepas ni nak sambung ke-8 sifat iradah. Tandalah situ sifat iradah yang ada di kitab lah. Baik, jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ini yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.